Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang kedua anda bersama dengan saya selepas sesi pendaftaran ke KKTM Pasir Mas untuk ambilan sesi November 2020 hingga April 2021. Pagi ini bersama dengan saya dalam sedikit kuliah subuh bersama-sama agar kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Lebih-lebih lagi sepanjang anda belajar di KKTM. Moga-moga anda melepasi pembelajaran di sini dengan keadaan seorang pelajar yang pakar ataupun mahir dalam kos yang anda ambil. Saya nak sebut di sini ada beberapa janji kejayaan, tip kejayaan ataupun janji kejayaan kita untuk diri sendiri pada pagi ini. Yang pertama, kalau habis 10 ni okey, kalau tak habis pun kita tengok, sebab masa hanya kita ambil masa lebih kurang dalam 20 minit. Yang pertama, untuk kita berjaya sebagai seorang pelajar ataupun seorang pekerja ataupun seorang yang berpotensi dalam organisasi, kita tidak boleh menjadi lemah dan kecewa. Apa-apa sekalipun kita tak boleh lemah. Belajar memang payah, belajar memang susah, tetapi kesusahan dan kepayahan itu bukan melemahkan kita, bukan mendownkan kita dalam kehidupan untuk kita mencari ilmu. Oleh yang demikian, hanya akan mengecilkan jiwa sahaja. Dia akan menyebabkan kelemahan dan kekecewaan di dalam kita mengharungi menuntut ilmu. Anda di sini adalah untuk menuntut ilmu. Seperti yang saya kata tadi, janji kejayaan yang pertama ialah tidak boleh lemah dan kecewa. Kalau sebut kata tidak boleh lemah dan kecewa, bermakna kita tidak boleh kecil hati. Kita tidak boleh kecil hati di dalam apa jua bidang yang kita ambil. Kita hendaklah besar, kita hendaklah kuat. Kalau kita kata kita lemah, ada lagi orang yang lebih lemah daripada kita. Oleh yang demikian, kita jangan anggap kita orang yang lemah. Oleh yang demikian, semangat berjuang, semangat juang mesti sentiasa ada pada kita, walaupun dalam keadaan kita sakit ataupun kita demam. Kalau kita tengok banyak orang yang sakit, bila kita melawat orang sakit, orang kata, Pakcik ni sebenarnya ada harapan untuk sembuh. InsyaAllah lepas sembuh nanti Pakcik lagi hebat. Macam mana keadaan dia? Mungkin dia boleh bangkit, mungkin dia berasa lain, muka dia pun berubah. Macam tu keadaan kita belajar. Kita tak boleh lemah dan kecewa. Begitu juga kita. Ataupun orang sakit yang sama, tengok keadaan. Kalau kita melawat, Pakcik, berapa hari dah sakit? 5 hari dah. Pakcik, penat dah ni, penyakit ini akan bawa mati ni. Banyak orang tepi rumah hamba, rumah saya, macam itulah. Hidup penyakit ni memang tak boleh dah. Tak ada harapan. Apa akan jadi pada pakcik tadi? Cuba tengok. Sebab tu kita tak boleh mengecilkan jiwa orang dan tidak boleh mengecilkan jiwa sendiri. Untuk berjaya, yang pertama iaitu kita kena kuat. Jangan lemah dan jangan kecewa. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada sesiapa yang akan bantu susah kita. Kalau sebut kata tidak ada yang membantu susah kita, bermakna
nak kejayaan mesti berusaha dan bertungkus lumus. Maknanya masalah kejayaan yang kedua, kebanyakannya orang tidak berjaya, iaitu orang yang tidak minta maaf tidak bersungguh-sungguh, tidak lebih keras dalam menjalani kehidupan, tidak terus ke depan, tidak terus marah, hanya tengok orang lain tak berjaya, maka kita pun tak ada harapan aku. Perkataan dalam hati kita banyak berlaku, orang yang tak berjaya, payahlah, kau senilai payahlah, aku pun tengok orang lama pun ngaji macam ni dia akan jadi macam mana? Dia menyebabkan kita mundur dan kita lagi down daripada asal kehendak kita. Oleh yang demikian, hindarilah daripada lemah. Dan kita adalah kita. Tidak ada sesiapa yang boleh bantu kita untuk berjaya. Nak kaya, bukan orang lain bantu. Kita nak kaya, kita kena usaha untuk dapatkan kaya. Kita nak ilmu, kita kena usaha untuk mendapatkan ilmu. Bukan kata orang yang berilmu boleh cucur ilmu kita ataupun boleh suntik ilmu melalui otak kita. Masuk ilmu, kalaulah boleh suntik, bukan negara kita yang berilmu tu, negara-negara barat lagi hebat sebab dia boleh suntik ilmu. Tetapi ilmu bukan bentuk suntikan. Ilmu adalah bentuk bekerja keras dan bertungkus lumus. Untuk berjaya mesti bertungkus lumus. Di pagi hari ini kita kena bertungkus lumus. Pagi tadi bangkit daripada tidur dalam keadaan lemah, daripada long lie. Macam mana kita boleh bangkit? Sekarang ni kita boleh bergerak. Macam mana kita sekarang ni kita boleh mengambil apa-apa yang kita rasa kita lemah tadi. Dah banyak berjalan, ada yang dah buat stretching. Maknanya kita kuat. Kenapa? Sebab kita sendiri yang kita buat. Tidak ada sesiapa yang boleh bantu kita kalau kita susah, dan kita sendiri bantu kita. Yang ketiga, jangan berharap pada manusia, hanya menempah kecewa. Manusia tiada kuasa. Manusia tiada kuasa. Manusia juga lemah dan sering berdusta. Kena ingat, manusia tiada kuasa dan manusia juga adalah sering melakukan kedustaan. Dan manusia juga biasanya lemah. Kalau kita kata manusia kuat, cuba tengok orang Gusti Saya tak minat mana Gusti, tapi adalah tengok. Cuba tengok orang Gusti. Kuat tak? Kita nampak kuat. Tapi kalau kita tengok dia kuat, mana kuat dengan lembu. Walaupun lembu itu kecil. Bukti dia, kalau dia nak sembelih lembu, dia guna berapa orang? Dia seorang ataupun dua orang manusia, ataupun tiga orang manusia. Kalau kita kata kita kuat, mana kuat daripada kambing? Kuat kambing. Bukti dia, kalau kita nak sembelih kambing, kita seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang. Mana kekuatan kita? Mana kekuatan kita yang kita kata kita kuat? Maknanya nak berjaya, jangan menempah kecewa. Mesti tidak ada lemah dan tidak ada kedustaan. Banyak kita tidak berjaya kerana dusta. Di mana dusta? Cuba tengok, pensyarah panggil masuk kelas, kita dusta pada time kita, pada masa kita. Kita menipu pada masa kita. Kita menipu terhadap masa kehidupan kita. Kita bangkit lewat. Kita dusta pada masa kita. Kita dusta pada guru-guru kita. Di mana? Kita masuk lewat, kita kata saya tak bangkit daripada tidur. Sebab kita dusta pertama adalah dusta pada masa. Yang kedua, kita berdusta lagi kepada guru kita. Sepatutnya kita dah bangun lewat, kita terus sahaja, terus ke kuliah ataupun terus belajar. Tapi kita dusta, macam-macam kedustaan. Kita dengan mak ayah pun dusta. Saya tahulah sebab saya pun berasal daripada kanak-kanak dan remaja dan dewasa. Cuma atas kita, kalau kita pandai mengolah kehidupan kita, maka kedustaan kita makin lama makin pupus, makin lama makin pupus. Kita berharap pada Maha Pencipta, jangan berdusta. Maha memberi rezeki dan Maha berkuasa. Kita kena ingat, yang berezeki adalah Allah. Di pagi ni, kata kita dengar burung berkicauan. Burung makan gaji? Tak ada. Burung pergi buat kerja buruh jalan raya? Tak ada. Tapi burung ataupun apa-apa binatang bangkit pagi boleh makan pun.
boleh makan pun. Rezeki daripada Allah. Cuba saya bagi satu contoh. Di kampung saya ada seorang hamba Allah bekerja pagi petang, siang malam, solat tak buat. Dia bekerja seperti lembu. Istilah dia, amalan dia seperti lembu. Bangun pagi, terus pergi kerja. Start motor, start kereta, pergi kerja. Lepas tu dia balik lepas isyak. Lepas isyak dia tidur. Pernah saya tanya dengan anak dia. Ni orang kat rumah mertua saja, jauh dekat negara luar. Mertua saya orang luar negara. Asalnya, tapi kelahiran Malaysia. Saya tanya, Dek, Abah sembahyang ke tak? Saya guna bahasa Kelantan, dekat Afghanistan lah. Saya tanya dia, Abah sembahyang tak? Abah tak tahu sembahyang, Ustaz. Pasal apa Abah tak sembahyang? Dia kata sembahyang pun supaya tolong juga. Orang sembahyang ada susah dia kata. Okey, saya nak cerita berkaitan dengan rezeki. Rezeki dia ada dua bentuk. Kita tengok ada rezeki yang banyak dia himpun tapi tak dapat kat dia. Satu lagi, rezeki dia cari tapi tak dapat rezeki. Okey, yang ni banyak rezeki. Allah bagi bukan rezeki, bermakna bagi kepada dia. Lepas tu dia bekerja, memang dia boleh beli lori. Last kali dia jadi kontraktor yang ada 3 buah lori dan 2 buah van angkut pekerja, lori lagi angkat tanah, yang projek-projek angkat tanah pergi mari. Memang banyak duit, tetapi pada suatu hari manusia ini sakit dengan tiba-tiba jatuh di halaman rumahnya semasa mula start kereta. Masa start kereta dia jatuh, longlai tangan dia dan kaki dia terpaut dan jatuh. Bila anak dia tengok, panggil, Abah. Isteri dia keluar daripada rumah, angkat terkejut, meleleh air liur sudah keluar. Itu saya nak sebut berkaitan dengan rezeki. Sembahyang tidak, puasa pun tidak, apa-apa ibadat semua dia tinggal, hanya tumpu kepada rezeki. Cari duit sama dengan binatang. Bangun pagi cari duit, cari makan, buat balik. Lembu dia tak cari duit tapi dia cari makan, sama je kan. Okey, bila lepas tu keluarga saya tanya, Zul, boleh bila nak balik? Kenapa mak? Dia kata ada orang minta tolong. Saya tanya dia ni semasa saya balik rumah mertua, bukan di sini kan. Saya tanya dia, orang jatuh tu. Lepas tu tanya dia, pasal apa? Ada orang minta tolong apa? Minta tolong tengok, takut ada yang benda-benda luar, unsur-unsur luar jatuh. Tiba-tiba saya kata buat pergi hospital je lah. Bila pergi ke hospital minta maaf, dia orang bawa pergi ke hospital mengesahkan seluruh badannya sudah jadi jam dan krem. Kenapa? Sebab pertama, kolesterol terlampau tinggi. Yang kedua, darah terlampau tinggi. Yang ketiga, gula dalam tubuh terlampau tinggi. Yang keempat, sudah ada sisa-sisa untuk nak kena buah pinggang. Bermakna 4 penyakit. Okey. Lepas dapat 4 penyakit, apa yang buat? Orang tak pernah semayang. Bukan tak pernah semayang, muda-muda mungkin semayang lah. Apa dia buat? Dia akan cari, dia orang duit banyak, dia akan cari doktor pakar. Kan? Dia akan cari doktor pakar walaupun di mana sahaja. Kalau orang beriman, apa dia akan cari? Pertama sekali, doktor pakar memang cari. Memang kena carilah doktor sebab kita sakit. Tapi biasanya orang beriman, apabila kena macam tu, dia akan macam mana? Allahu Akbar, ya Allah, bagikanlah aku kesembuhan. Kan? Bagikanlah aku kesembuhan. Tapi orang ni, dia akan kata, mana ada doktor pakar, berapa harga aku akan bayar? Dia berpendapat doktor pakar itu dapat menyembuhkan dia. Kan? Okey. Lepas tu duit banyak kat mana? Yang dia cari duit banyak tu,
boleh kepada orang lain. Kan? Boleh kepada orang lain. Suatu hari nanti, kalau dia meninggal. Sekarang ni tak tahu cerita. Baru berlaku. Tak tahu cerita macam mana. Kalau dia meninggal, boleh kepada siapa? Boleh kepada anak-anak dan isteri. Isteri dia, orang banyak duit. Apa akan terjadi? Mungkin ada orang lain yang ambil. Anak dia, apabila boleh duit, apa dia buat? Dia akan beli gadget-gadget tertentu. Kan? Gadget-gadget tertentu. Okey. Itu maksudnya, kita sebenarnya, kita hanya mendustakan pada diri kita terhadap Allah. Okey, satu lagi situasi orang yang rezeki daripada Allah. Dia bekerja selama 3 bulan. Bulan pertama dia bekerja, orang bagi gaji tak cukup. Tokek janji nak bayar gaji. Minta maaf. 1,800 bulan. Hanya bayar bulan pertama bayar 900. Maknanya tak cukup separuh gaji. Bulan kedua bekerja lagi. Tokek bayar 1,200. 1,200 itu adalah gaji yang bulan lepas tak cukup lagi. Lepas tu bulan tu istilah dia bayar gaji hanya, bayangkan, bermakna 500 sahaja. 900 dah bayar untuk bulan lepas. Bulan ni tak bayar. Masuk bulan ketiga. Tokek kata apa? Dia kata duit yang permohonan daripada projek tak masuk lagi. Apabila tak masuk, tak bayar gaji. Apabila tak bayar gaji, tengok, rezeki daripada Allah bertukus lumus kerja pagi petang. Kan? Okey, tak apa lagi. Lepas tu masuk bulan keempat, dia katakan projeknya kena ban ataupun kena terminate. Sebab ada unsur-unsur sesuatu yang tak kena dengan apa dia orang panggil SOP, apa dia ni, kontrak. Apabila gitu kena potong. Apabila kena potong, yang bekerja selama ini pagi, petang, siang, malam tak dapat apa-apa ganjaran duit. Apa perasaan kita kalau kita tak hubungi Allah? Apa perasaan kita kalau tidak hubungi Allah? Rezeki daripada Allah. Sebab tu saya kata, kalaulah kita bekerja niat untuk mencari rezeki, untuk membina kehidupan kita, untuk membina masa depan kita, agar Allah reda, insya-Allah anda belajar sungguh-sungguh, anda akan berjaya. Tapi kalau anda kata saya belajar untuk mendapatkan sijil, hanya sijil sahaja akan dapat. Situasi ini berlaku kepada kawan saya, niat belajar untuk mendapatkan sijil, tamat sebuah ijazah, satu keping ijazah, balik ke Malaysia, memohon bekerja, 3 kali temuduga tak dapat kerja, dan temuduga lagi tak dapat juga kerja. Sekarang ni kerja apa? Pergi ke Australia, kutip buah apple dan anggur. Gaji di sana memang tinggi, tapi rumahnya 1,200 bulan. Bayangkan, makan minumnya mahal. Sebab dia duduk di Melbourne, bermakna di bandar besar. Bayangkan duduk di bandar besar, bekerja dengan gaji, macam kita kata gaji 3,000 duduk di Kuala Lumpur, dengan gaji 3,000 duduk di Alustar, ataupun duduk di Kota Baru, ataupun duduk di Pasir Mas. 3,000 duduk di Pasir Mas dengan 3,000 duduk di Kuala Lumpur, apa akan berlaku? Cuba tengok. Itulah rezeki, ya. Okey. Yang ketiga, yang keempat, nak berjaya, hargai orang di sekeliling kita. Hargai orang di sekeliling kita. Jangan kita ataupun kita berasa kita bangga sebab kita dapat masuk ke sini, satu. Yang kedua, masuk di sini aku ada juga kelulusan yang tinggi. Hampa ni ala berapa yang dapat? Masuk pun baru lulus saya masuk sini. Kita jangan ada berasa bangga, sebab kita kena hargai orang di sekeliling kita. Orang yang selalu menyokong setiap usaha kita itu akan membantu kita untuk kita berjaya. Kalau kita bantu orang, orang bantu kita. Tapi kalau orang minta bantuan, kita ignorekan dia, suatu hari nanti kita akan terkena juga seperti itu. Berlaku pada saya sendiri, pernah berlaku. Sebab saya guna kereta wajar dulu, wajar manual untuk makluman. Nak bagi tahu kepada adik-adik, saya pernah kena cerita ni lama dah. Tahun 2006 ke 2007 di Cerang Ruku. Jauh di sana, dekat Pasir Wat. Kan? Awak tahu dah. Orang Kelantan tahu, tapi orang luar pun tahu kalau Pasir Wat ni. Okey.
pada suatu ketika saya balik daripada Besut, melalui Cerang Ruku, capai di Cerang Ruku, ada sebuah keluarga, 3 orang anak, tak silap saya, anak yang kecil sekali tu ada dukung, yang kedua tu umur 2 tahun kot, yang ketiga tu umur 4 tahun. Bermakna anak kecil. Seorang ibu tunggu di stesen bas, nak naik bas Cerang Ruku ke Pasir Putih. Bas di situ sejam sekali. Bayangkan, dalam keadaan hujan yang lebat. Ini nak cerita kata, kita menghargai orang sekeliling, Allah akan menghargai kita dan Allah balas kita. Saya dapat balasan, tapi saya rasa itu adalah kemungkinan balasan yang kita bantu orang. Macam mana? Saya balik daripada kursus sebenarnya. Balik melalui itu. Minta maaf. Saya berhenti di stesen bas tu. Saya nampak orang tua, bukan orang tua lah, nampak macam ibu ada anak kecil. Saya slow je. Sebab slow salah satu daripada saya perlahan tu kerana tepi jalan tu dia berlopok. Sebab air banyak. Apabila air banyak, maka kita perlahan. Bila kita perlahan, kita nampak seorang ibu dukung anak, dan anak yang kedua sedang pangkunya dipegangnya. Anak yang ketiga besar, masih pegang macam keropok macam itulah, plastik. Maka saya pun berhenti. Bila berhenti katanya, "Makcik nak pergi mana ni?" Tak apa, makcik nak balik." "Makcik nak balik kat mana?" Dia sebut nama kampung apa, tak tahulah, saya tak ingat lah. Nama kampung lah. Kampung tu dia sebut tu adalah lepas daripada saya jalan. Walaupun dia stesen bas sebelah ni, sepatutnya dia tunggu bas sebelah ni, tapi dah bas stand ataupun wakaf bas tak ada. Sebab hujan, mungkin pada awalnya dia tunggu sebelah ni, tapi saya tak tanya. Dia pergi tunggu sebelah ni, tunggu bas pukul 5.30 petang, dah pukul 7, pukul 6 dah habis dah bas terakhir. Mungkin pukul 6 tu baru sampai, ataupun 6.30 dalam keadaan hujan. Saya berhenti sebab air, kalau saya jalan mesti air tu terperencit. Bila saya berhenti, saya tanya, dia kata nak balik kampung ni. Saya kata naik kereta saya pergi hantar. Tak apalah. Dia kata, "Pakcik," dia panggil pakcik. Mentang-mentang aku muda lagi dia panggil pakcik kat aku. Tak apalah, macam mana kan? Cik, muda. Umur 50 kan, muda lagi. Dia tanya saya, dia bagi tahu, dia kata tak apa. Saya kata, "Kesian kat anak ni. Mari naik kereta saya pergi hantar." Dia kata, "Tak apa. Tunggu siapa? Tunggu bas. Lama dah dekat setengah jam. Bas jalan ni sejam sekali kan?" Saya kata. Dia kata, "Ya." Tunggu setengah jam dalam keadaan hujan yang lebat, anak di pangkunya, anak yang bawah tu duk dia orang panggil ma bila lagi ni, dalam keadaan begitu. Tak tahu dari mana. Saya pun tak bercakap sebab orang perempuan kan. Kita tak cakap kan. Okey, saya minta dia naik kereta. Lepas tu dia kata tak apa, saya minta juga dia naik kereta. Lepas dia naik kereta, pergi hantar dia laluan ke Besut semula, tapi tak sampai ke Besut. Kampung Getok 100 kau kepala 100 tak ingat lah. 100 lah ingat kan. Sebab ingat 100 tu takut dia bayar duit 100. Tapi niat saya ada untuk membantu, bukan nak bagi apa-apa. Memang niat nak bantu. Sebab ingat anak kecil ni, suatu hari nanti jika dia jadi manusia yang berguna, pahala aku dapat. Anak-anak ni juga suatu hari nanti, itu saya bawa pergi sampai di rumah dia, tak boleh masuk sebab sawah padi pula dah. Berhenti situ, dia kata tak apalah, dalam keadaan hujan. Payung dalam kereta ada satu, tapi payung saya fikir-fikir sekali sayang. Namun begitu, saya kata apa, payung tu payung lipat yang perempuan saya dulu-dulu ni kot, saya tak ingat, ataupun anak saya ke, saya bawa daripada ni lagi, lipat. Apabila saya buka, lipat lah payung pendek tu pendek je lah. Payung tu bukan payung panjang yang duduk di belakang bonet, ambil. Masa tu saya pakai kereta wajah. Wajah saya BGG, masih ingat lagi, pelik. Yang BGG. Lepas tu ambil payung tu, saya buka, ambil lah. Saya nak pergi hantar, tapi nak pergi hantar macam mana? Takkan nak pegang dia, anak-anak basah. Saya bagi pada dia bawa anak dia jauh. Saya tak pasti rumah dia, kata masuk kat ni, masuk kat tu. Sebab kereta tak boleh masuk, hanya boleh masuk melalui motosikal sahaja. Kereta tak boleh masuk sebab atas paya, atas apa dia, jalan apa, orang panggil jalan lorong sawah kan. Dia berjalan.
Saya pun start kereta, konah balik. Sampai di Pasir Putih dekat Telusan. Kereta saya tekan tak berjalan. Tekan kelas tak boleh. Berhenti, bagi segenap berhenti tepi. Masa tu sudah pukul 8 malam. Bayangkan 8 malam, jalan pula jalan dalam, bukan jalan luar, bukan jalan ke jalan besar. Apa yang berlaku? Sebab saya kata, insya-Allah ya Allah, aku tolong orang ni ya Allah, engkau tolongkanlah aku suatu hari nanti jika berlaku musibah. Dalam hati je. Saya pun berhenti dalam pukul 8 malam. Start kereta boleh kereta tak jadi masalah, hidup. Cuma tekan kelas, masuk gear tak masuk. Saya pun tak ada orang nak buat. Ada orang lalu lalang. Satu tu nampak orang tua sikit, saya tahan. Pakcik nak tanya, mana kedai bengkel kereta? Oh, bengkel kereta jauh. Nu dekat cabai Macam Pasir Putih. Allah. Dia kata orang sini banyak orang pergi kat Macam. Kalau tidak kat nu, jalan nu. Saya kata apa? Allahu Akbar. Lepas tu pakcik, macam mana? Boleh tak? Pakcik tolong saya bantu ni. Dia kata nanti metah. Dia balik dengan motosikal dia. Dia mari orang. Dia start ni. Buka bonet. Bismillah. Cerah dah. Tunggu kejap. Tunggu cerah dah. Dia kata apa? Dia kata, minta maaf, kelas kereta putus. Bila kelas kereta putus sebab manual, jadi nak masuk gear tak boleh. Bila kelas kereta putus, bermakna dia adalah satu tali je, macam brek je. Walaupun kelas kereta benda kecil, tapi benda yang besar tak boleh bergerak. Itu kehebatan. Kita kata dah tadi, ada duit banyak pun, benda ya tak, kalau tak ada apa-apa, tak jadi apa panggil. Kalau tak ada kelas kereta, tak laku. Okey, saya kata macam mana? Gelap sangat. Pasal waktu di sana hujan, di sini tak hujan tapi dah gelap. Di sana hujan, di Cerang Rukun hujan, di sini tak hujan, tapi gelap lah. Dan dalam keadaan pukul 8 lebih dekat Isyak. Orang azan Isyak rasanya dia buka tu bonet, bunyi azan Isyak. Lepas tu saya minta tolong, pakcik tu pergi mari orang buka-buka, dia kata kelas. Oh, kelas ni kak. Dia panggil adik saya pasal dia nampak beromo sikit. Kelas ni dek, minta maaf lah. Kedai-kedai masa ni memang tak buka. Kalau sebut kata tak buka tu, saya pun sodoh. Nak tidur mana? Kita fikir kan, nak tidur di mana? Nak duduk letak kereta ni lagu mana? Aku nak tidur di mana? Bukan ada hotel di situ, dekat Telusan. Jalan Pasir Putih, kok dalam Sawah Padi. Tak tahu. Saya masuk dalam kereta, dia duduk luar lagi. Dia tengok motor lalu lalang kot dan tanya. Mungkin bagi saya, dia tak nak tanya orang. Tapi waktu malam ni tak ada orang dah. Jarang-jarang sekali. Saya duduk baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu selawat rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Duduk sekejap, saya tubik balik. Macam mana lagu mana ni hamba ni? Gini dek, tak apa. Nanti hamba pergi tanya Kedah. Dalam keadaan malam tu, dia start motor dia pergi. Lama juga, hampir setengah jam saya tunggu. Hati saya ni, kalau ikut orang jahat, pergi-pergi tak balik, aku tunggu sini bengong duduk malam-malam. Tapi saya bukan nak katalah kan, saya kata apa? InsyaAllah ya Allah, bantukanlah aku ya Allah, kan? Ista'in billah, aku minta bantuan daripada Allah. Lepas pada setengah jam lebih-lebih dia mari. Dia kata kejap mentar lagi ada orang cabai nu mari pasal kelas. Tapi dia pun pomen kampung. Apabila pomen kampung, dia tidak ada lampu yang nak suluh. Lepas tu dia kata pomen kampung je, tak ada lampu besar. Saya kata molek saya ada spotlight kecil duduk dalam bonet. Molek. Sambung dengan wayar bateri je. Dia mari pasang. Lepas pasang, saya nak bagi duit. Dia tak nak.
yang pomen tadi tak nak duit, saya bagi juga. Tapi dia ambil lah. Dia kata tak payahlah kita tolong ya. Sebab malas dah, bukan waktu tu bekerja. Tengok, bukan waktu tu bekerja, dia tak nak duit, saya bagi juga. Sebab dia kata, Abang Meh ni minta tolong ambo kak. Ambo dengan dia malu aloh. Malu aloh ni fahamlah bahasa Kelantan. Malu aloh ni maknanya berasa terhutang budi. Jadi malu aloh. Dengan sendirinya saya nak bagi duit, dia tak nak. Nak bagi duit tak nak. Last sekali saya bagi juga dan dia ambil. Dan dia ambil tu maksudnya dalam poket lah. Dalam keadaan dia pun pakai baju Melayu, baju orang panggil apa, dalam keadaan baju Melayu, berkali lepas, mungkin lah lepas semaya isyak, lepas tu dia makan ke apa dia, pakai kain sarung, pomen. Mari bantu. Lepas tu saya start kereta, okey, minta maaf semua, terima kasih, balik lah. Dalam keadaan itu, tu saya dah kata, kalau kita menghargai orang, kita bantu orang, Allah akan tolong kita, bukan orang tolong kita. Bukan orang tu, nampak je orang, tapi satu benda yang Allah hantar bantu kita. Tolong hargai di sekeliling orang, di sekeliling kita. Itu ya. Yang kelima, satu lagi. 5 lagi kita sambung sesi lain tahun depan. And yang kelima, untuk berjaya, kita hidup adalah tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab untuk orang lain. Kita hidup untuk kita dan tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar, tanggungjawab kita sebagai suatu haneta seorang bapa atau seorang ibu, tanggungjawab kita untuk mencari nafkah, untuk membantu ibu bapa. Bukan kita hidup hanya untuk kita semata-mata. Sebut kata tanggungjawab, hidup kita adalah tanggungjawab kita. Apa makna tanggungjawab? Beza dengan hidup kita adalah untuk hidup kita. Bukan. Hidup kita adalah untuk tanggungjawab kita. Tanggungjawab pertama, kalau kita berjaya apa? Ucap terima kasih kepada guru-guru, bagi bantuan kepada ibu bapa, bagi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Itu maksud tanggungjawab. Bukan hanya hidup kita adalah untuk kita. Kalau untuk kita, kita kaya hanya pakai kepada kita. Kalau nak berjaya, hidup kita adalah tanggungjawab kita, bukan untuk orang lain. Dan kita juga buat apa yang kita dapat. Jangan kita paksa, tapi kita kena mencari. Bukan paksa, maksudnya kalau kita tak boleh, benda yang tak boleh, jangan buat. Setakat kita mampu. Inna ma'al usri yusra. Kan? Tidak ada kesusahan yang Allah bagi. Semuanya kesusahan itu adalah mampu kita hadapi. Apa-apa, kalau kita tengok orang tu sakit teruknya, putus kaki dua-dua. Ada orang tak ada kaki dua-dua, tapi hidup kaya pun. So apa? Sebab setiap yang Allah bagi kepada dia itu adalah ada kemudahan di sebaliknya. Kita nampak je payah. Kita ni yang sehat, ada kaki, ada tangan, ada apa, tapi minta sedekah tepi jalan. Itu masalah dia. Kan? Suatu nanti adik-adik adalah orang yang berjaya. Saya minta dan saya doa agar adik-adik semua adalah orang-orang yang hebat suatu nanti. Selepas tamat di sini, adik-adik bekerja dan jadikanlah kerja harian adik-adik sebagai ibadat, seperti mana saya sebut pada sesi maghrib semalam. Setakat itu dulu, kita sambung lain kali. Kalau ada peluang dan masa, kita sambung bersama dengan saya, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.